kita menarik tentang PAS ni tuan-tuan. Alright. PAS susun strategi khusus untuk tarik undi bukan Islam. Saya baru tahu dia ni orang Sarawak. Okay. Saya bukan baru tahu, dah gitu. Dia orang Baram. Dr. Halimah ni. PAS bakal mengadakan program pemukiman khusus bagi membincangkan pelan strategik menarik sokongan pengundi bukan Islam kepada parti tersebut. Pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat Dr. Halimah Ali berkata, parti itu perlu menguasai isu berkaitan bukan Islam jika ingin menjadi parti dominan dalam kerajaan. Katanya susulan ucapan dasar Abdul Hadi Awang yang menekankan mengenai pengaruh PAS dalam kalangan bukan Islam masih lagi tidak memuaskan. Lajnahnya mahu merangka pelan untuk menjadikan parti terbabit pilihan orang bukan Islam. Ahli Parlimen Kapak itu berkata pihaknya menyasarkan tahun 2030 sebagai detik matlamat tersebut akan dicapai. PAS mahu menjadi parti dominan dan kerajaan di Selangor dan juga pusat. Sudah tentu kita perlu menguasai non-Muslim sehingga menjadikan PAS parti pilihan mereka. Sebab itu kita mahu negeri bersama-sama dalam retreat nanti untuk membincangkan bagaimana cara dan pendekatan mencapai matlamat tersebut. PAS pernah mendapat sokongan meluas masyarakat bukan Islam sebelum ini sehingga menyaksikan parti itu berjaya memenangi kerawasan campuran sama ada peringkat Dewan Undangan Negeri atau di Parlimen. Dia menang sebelum ini tuan-tuan. Mudah je. Sebagaimana juga dia menang sekarang ini atas satu alasan. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. PAS dia tak boleh menang dengan sendiri. So dia menang sebelum ini atas dua faktor utama. Yang pertama, dia bergabung dengan orang dan dalam gabungan itu, dalam Pakatan Rakyat, dia bergabung dengan parti yang multiracial. Pada masa itu, PAS bergabung dengan DAP. Sehingga wujud perkataan tahaluf siasi. Yang diwujudkan dan disebut oleh siapa tuan-tuan? Tuan Guru Haji Hadi. Tahaluf siasi membenarkan PAS bergabung dengan DAP pada waktu itu. Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Okey? Dan juga Parti Keadilan Rakyat. Malah ada gambar Tuan Guru Haji Hadi peluk Lim Guan Eng. Peluk Lim Kit Siang tuan-tuan. Jangan pernah lupa dengan benda itu. Memanglah bak kata Mahathir Melayu ni mudah lupa. Tapi janganlah mudah kena lencun, kena kencing. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, PAS boleh menang kerana fulus al-mampus fi dunia wal akhirah. Dia ada kerana faktor wang yang ada pada zaman bersatu. Kita dengar sendiri pendedahan Perdana Menteri. 500 juta. Itu yang didedahkan pada zaman di dalam komunikasi dibelanjakan pada zaman Muhyiddin Yassin alone untuk tujuan publicity. 500 juta, bukan 5 juta tuan-tuan. To put things into perspective, Perdana Menteri tahun 2023 hanya belanja 50 juta. 10 kali ganda Muhyiddin Yassin belanja pada zaman 2020-2021. Berbanding 150 juta pada zaman Ismail Sabri. Zaman Anwar Ibrahim, 50 juta. Itu pun balance duit daripada 700 juta tersebut. Dah lulus, so guna je lah. Kan? Tak boleh nak tarik balik. Itu dah dalam peruntukan. Kan? Itu dah dalam peruntukan. So, boleh ke soalan kita, PAS ni menarik orang bukan Islam selepas ini? Jawapan mudah saya, selagi mana Tuan Guru Haji Hadi Awang itu hidup, tak boleh. Itu je. Menarik tuan-tuan, bila disebut hidup ni, siapakah selepas ini yang bakal mengganti beliau? Ini saya cerita. Sudah ada ura-ura di dalam PAS untuk tarik tali kepada siapa bakal pengganti Haji Hadi. Sebab baru-baru ini dilihat Haji Hadi dah pergi balik dialisis tu satu hal kita dah tahu lama. Jantung dah tahu lama dah. Okay? Kita doakanlah yang baik-baik untuk beliau. Tetapi ditakdirkan beliau dah tak mampu lagi ataupun meninggal dunia. Siapa yang bakal ganti? Ini satu persoalan yang menarik. Sanusi sendiri sekarang ini dalam proses untuk digantikan kepada orang lain kerana Sanusi dilihat sudah menjadi liability kepada PAS. Keputusan beliau untuk berkaraoke kepada perempuan bukan mahram di tengah-tengah malam sebenarnya adalah suatu yang mengejutkan pimpinan PAS itu sendiri. Maklumat dalaman saya dapat sebenarnya kenapa Sanusi karaoke ni tuan-tuan. Dia berkaraoke sebab dia stres sebenarnya dengan keputusan daripada pimpinan-pimpinan PAS yang tidak melantik dan mengangkat dia dalam keadaan dan yang sewajarnya. Dia Menteri Besar Kedah. And yet di dalam pimpinan PAS,
he is no one. Yelah, sepatutnya dia timbalan presiden lah. Paling kurang. Kan? Suatu jawatan yang tinggi lah kita kata. Mungkinlah dia dekat bahagian dia ada. Tak kisahlah tu. Even katakanlah dia memegang jawatan tinggi, which is not, dia sekarang ini dalam kerangka untuk ditukar kepada orang lain sebagai menteri besar. Langkah yang akan dibuat adalah langkah kedah. Sebagaimana yang Sanusi sendiri kata. Dia kata, saya jamin ada langkah. Ya, langkah kedah, tuan-tuan. Kes yang akan berlaku, saya akan sebut sekejap lagi kes Sanusi. Kes yang akan berlaku tentang Sanusi ini bukan satu. Saman dia dengan Menteri Besar Negeri Selangor. Saman dia dengan, daripada Vincent Tan. Hasutan dia berkenaan dengan isu Sultan Selangor. Dia ada satu lagi kes hasutan. Satu lagi kes hasutan, saya tak ingat. Tapi ada satu lagi kes yang sekarang ini. Dan juga terpalit, berkemungkinan terpalit dengan kes rasuah KFA dan rasuah REE. Mungkin dia tak kena, tapi in a way itu sudah damage nama dia. Dalam REE, MBI, CEO MBI ditahan, dia adalah pengurusi MBI. MBI itu pun Menteri Besar Incorporated. CEO dia ditahan kerana rasuah. Dalam kes KFA, CEO KFA ditahan. Dia adalah presiden. Presiden kepada siapa, tuan-tuan? KFA. Tadi, ni saya nak tunjuk, saya tak tunjuk dalam ni lah. Syarikat yang nak buat sepatutnya dilantik. Kulim KXP. Yang sepatutnya katanya nak buat KXP. Saya dapat maklumat tadi, ada orang hantar pada saya. Thank you my friend yang hantar tu. Syarikat itu yang konon-kononnya nak dilantik menjadi kontraktor KFP. Yang dilantik sebagai kontraktor KFP. Fahamlah tentang perkara ini. Tapi whatever it is, kita tunggulah kalau betul ada penjelasan, kita dengar. Baik, habis kat situ. Lelaki disyaki bakar rumah ngeh didakwa esok. Lelaki yang ditahan kerana disyaki melakukan khianat api di kediaman ahli parlimen Beruas akan dituduh di Mahkamah Magistrate Seri Manjung esok. Ketua Polis Perak mengesahkan perkara itu ketika dihubungi untuk mengetahui sama ada suspek akan dituduh esok. Terdahulu Yusri memaklumkan tempoh reman lelaki yang melakukan jenayah itu disambung sehari lagi sehingga esok. Yusri berkata pihaknya terus menyiasat untuk mengetahui sejauh mana penglibatan suspek dalam kes itu. Selain hasil forensik, kebakaran yang dilakukan jabatan bomba juga akan diambil kira dalam penyiasatan berkenaan. Sebelum ini, lelaki 30-an yang ditahan Shah Alam ditahan reman untuk siasatan di bawah 435 iaitu khianat dengan api, arson. Dalam kejadian awal pada 10 Januari lepas, rumah ngeh di air tawar dipercayai dilontar dengan Molotov cocktail atau bom api, menyebabkan bom botol, menyebabkan kebakaran yang musnahkan sebuah kereta, manakala 2 kenderaan lain mengalami kerosakan dalam kes tersebut. Now, ini contoh yang saya boleh nyatakan, tuan-tuan. Ini contoh lah. Tiba-tiba setelah dia tahan reman, dia soal siasat apa semua, dia dah tangkap. Akhirnya bila dia dah soal siasat, dia dah, tuan-tuan, dah ditahan lock up ni belum tentu dia bersalah. Okay, itu yang pertama. Ditahan reman itu belum tentu dia akan didakwa. Setelah dikaji-kaji, tengok, rupanya bukan dia. Contoh kalau dia ditahan reman. Kebetulan dia lalu. Contoh saja, dia lalu. Dia lalu pula, dia tengok-tengok, dia tinjau-tinjau, lepas tu dia lalu. CCTV capture muka dia. Lepas tu dia pun kena tangkap. Bila dia kena tangkap, dia kata bukan saya. Apa yang kamu pergi tengok-tengok tu? Yelah, saya tengok ada orang tengah macam menyilap minat. Saya tengok lah. Orang tu mana? Saya tak tahu. Kemudian saya pun pergi. Ini contoh saja, bukan betul-betul. Contoh. Dah ditahan reman 2-3 hari, tengok muka. Lepas dia pergi mana? Saya pergilah jumpa kawan saya. Kawan saya dekat kereta menunggu. Saya pun naik dengan dia. Kawan dia pun dipanggil. Betul, rupanya dia ada alibi. So akhirnya, walaupun dia ditahan reman, belum tentu dia akan didakwa. So berkemungkinan sampai kepada Peguam Negara kata tak ada pendakwaan, contoh. Tapi esok dia pergi jumpa, kalau dia didakwa di mahkamah, maksudnya pendakwa raya kata ada kes. Biasanya kalau pendakwa raya kata tak ada kes, dia akan dipanggil NFA, no further action. No further action. So dalam kes ini ada kes lah. Itu point saya nak relate dengan point awal tadi. So tak ada kes. Alright. Habis kat situ